Mungkin. Okey, dah ready semua? Saya nak start sekarang. Nanti kawan-kawan masuk kemudian suruh dia boleh siapkan diri kemudian lah. Okey? Uh, Okey, sebelum tu, hari tu saya dah kasih homework dekat DC. Ada lagi 2 orang tak buat untuk komunikasi. Afif dengan Mohan. Okay, so nanti settlekan. Okay, untuk hari ini kita sambung dengan pelajaran yang seterusnya. Okay, sebelum tu saya nak soal. Soal siapa Diba. Cikgu. Okay. Sebelum ni kita belajar berkaitan dengan komunikasi. Okay, sekarang ni nyatakan proses komunikasi. Proses komunikasi ada 6. Penghantar, encode, saluran, decode, penerima dengan maklum balas. Okey, maklum balas. Okey, betul. Okey, soalan yang seterusnya. Kita dah tahu proses komunikasi. Kita kena tahu pula halangan-halangan komunikasi. Okey, siapa? Roshan. Okey, nyatakan berapakah halangan komunikasi dan apakah dia? Cikgu boleh type tak? Sini hujan lebat, cikgu sekat-sekat. Tak dengar lah apa dia? Ada bunyi-bunyi. Dia tanya apa? Dia punya sound tu tak yang dekat mana? Nak dekat susah. Dekat bawah tu. Kat sini. Aduh, budak-budak ni. Okay, Roshan. Saya tak dengar lah tadi apa yang awak cakap tu. Oh. Padan dah. Bunyi hujan lagi kuat. Bunyi-bunyi ni. Bunyi-bunyi. Okay. So. Cikgu tolong typekan. Aduh, budak ni. Soalan cikgu. Halangan komunikasi. Nak dengarnya. So, jawapan? Halangan komunikasi ada 4, cikgu. Apa dia? Halangan komunikasi fizikal, halangan komunikasi psikologikal,
halangan komunikasi sosiologikal, halangan komunikasi semantik. Okey. Okey, betul. Okey, itu untuk pelajaran yang lepas. Kita dah belajar komunikasi, proses komunikasi dan juga halangan-halangan komunikasi. Okey. Untuk hari ini kita akan sambung dengan bentuk-bentuk komunikasi. Okey. Kalau kita lihatkan bentuk komunikasi ni bermaksud struktur komunikasi yang berlaku di dalam sesebuah organisasi melibatkan seorang individu dengan individu yang lain. Okey, tu ialah bentuk komunikasi. Okey, sekejap Okey. Nampak kan slide kan? Nampak cikgu? Okay, so hari ni kita belajar, saya nak cover 3 bentuk komunikasi, jenis komunikasi dan media komunikasi. Okay, kita tengok dulu bentuk komunikasi. Yang ni melibatkan struktur komunikasi yang berlaku dalam sesebuah organisasi. Okay, so bentuk komunikasi ni, tak ada lah. Tak ada eh? Ada cikgu. Ada ke? Tak ada? Cikgu tak nampak. Tak nampak slide cikgu. Aduh. Malam Mbak Ayah kembali lagi. Cikgu kalau slide tu cikgu hantarkan saya lah, saya present. Nak tak cikgu? Nak. Sekejap. Buat sekali macam tadi. Buat macam ni. Batuk. Diorang masuk. Tak kuat sekali. Kuat sekali. Saya present cikgu tapi Okey. Sekejap Langsung. Hati. Terus. Takkan. Bisa macam ni. Okey. Nampak bentuk komunikasi. Sebab saya guna dekat handset je. Saya punya laptop tu dia masalah sikit. Okey, bentuk komunikasi tu boleh dibahagikan kepada 3, iaitu komunikasi menegak, komunikasi mendatar dan komunikasi melintang. Okey, so kita tengok satu-satu apa dia yang menegak, apa dia yang melintang, apa dia yang mendatar. Okey, komunikasi menegak ialah komunikasi yang melibatkan pertukaran maklumat antara 2 atau lebih pekerja
atau lebih pekerja pada peringkat atau kedudukan yang berlainan dalam hierarki organisasi. Okey, ada bunyi lagi? Okey, untuk komunikasi menegak, awak tengok dalam buku teks ni, dia ada melibatkan komunikasi daripada atas ke bawah atau daripada bawah ke atas. Okey, siapa boleh beritahu saya apa maksud komunikasi atas ke bawah, bawah ke atas? Melibatkan Off. Betul tak pakai ni dia. Bye. Aduh. anak mama. Dah. Nak guna ke Tama? Bisa. Tahu. Okey, ada siapa yang boleh beritahu saya apa yang dimaksudkan dengan komunikasi ke atas? Hilang. Jangan apa nak. Siapa suruh les? Hilang. Okey, ada siapa yang boleh inform apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi daripada atas ke bawah atau daripada bawah ke atas? Hujan. Ada siapa nak jawab apa maksud komunikasi atas ke bawah, bawah ke atas? Ya, ada siapa volunteer nak jawab? Tempat saya pun dah hujan ni. Deng. Deng. Okey, apa maksudnya komunikasi daripada atas ke bawah, bawah ke atas? Apa maksud dia? Ada siapa nak jawab? Saya tak boleh bercakap. Hujan. Okey, Kadi. Apa maksud komunikasi dari atas ke bawah? Ada yang melihat kawannya tadi mengalir maklumat daripada pengusul atasan pada Yalah. Cik. Aduh. Masalah hujan-hujan ni lain semua tak ada. Tipu. Tak rasa. Jangan suara. Okey, komunikasi dari atas ke bawah dengan dari bawah ke atas nampak sama tapi ada perbezaannya. Okey, kalau dari atas ke bawah bermaksud daripada peringkat atas kepada peringkat bawah. Maksudnya daripada dia punya CEO dia kepada daripada dia punya CEO dia kepada pekerja bawah dia. Itu maksud daripada atas ke bawah. Jadi orang atas akan beri arahan kepada pekerja bawah. Okey, itu yang dimaksudkan dengan komunikasi dari atas ke bawah. Arahan daripada pihak atas pergi kepada pekerja. Okey, kalau daripada bawah ke atas, dia akan ambil daripada pekerja, orang bawah, daripada bawah naik ke atas komunikasi dia. So, daripada orang yang melibatkan pekerja dia kepada orang yang atas. Okay, jadi maksudnya pekerja dia akan inform maklumat, maklumat daripada pekerja, kita akan naik kepada pengurus. Okay, itu perbezaan antara komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Okay, ni dinamakan komunikasi bentuk menegak sebab dia tegak je. Sama ada atas turun ke bawah daripada pengurus ke pekerja ataupun daripada pekerja kepada pengurus. Itu maksud komunikasi ni. Okay, ada soalan? Itu dinamakan menegak. Okay. Dia kalau komunikasi ni dia senang je. Semua kita nak tahu kita boleh berkomunikasi dengan siapa. Orang faham kita punya komunikasi. Tak ada halangan yang berlaku. Kita boleh terima arahan tersebut. Okay, dia punya contoh-contoh semua boleh tengok dekat buku.
Sebab bila kita buat komunikasi atas ke bawah ke atas, kita nak maklumat tu sampai sama ada daripada pengurus atasan kepada pekerja bawah ataupun pekerja ada maklumat boleh sampaikan kepada pengurus yang dekat atas. Itu maksud komunikasi dari atas ke bawah dengan komunikasi dari bawah ke atas. Okay. Bentuk komunikasi ni ialah bentuk komunikasi menegak. Okey, faham? Kalau contoh dekat buku ni, pengurus pemasaran memberi arahan kepada penyelia pemasaran. Okey, daripada atas, arahan atas kepada yang kat bawah. Tu yang komunikasi menegak. Okey, ada pertanyaan untuk komunikasi menegak? Tak ada? Okey, kemudian kita tengok pula komunikasi mendata. Sebab komunikasi ni dia tengok mendata. Mendata tu macam mana bentuk mendata? Mendata, dia kena tahulah horizontal ke horizontal. Dia mendata, menegak, melintang. So jadi bila dia tengok tu, arahan komunikasi daripada mana? A ke B, B ke A. Tu maksud komunikasi. Okey, bila dia kata mendata, yang mendata pula ialah komunikasi yang melibatkan pertukaran maklumat antara dua atau lebih pekerja pada peringkat atau kedudukan yang berlainan daripada jabatan yang berlainan dalam hierarki organisasi. Okey, mendata mendata tu dia sama level kan, tapi melibatkan pertukaran maklumat antara peringkat kedudukan yang berlainan daripada jabatan yang berlainan. Alamak, salah type lah. Mendata tu, padahal macam pelik tu. Komunikasi mendata tu ialah dia punya maklumat tu daripada organisasi yang sama. Hierarki maksudnya kalau dia ialah pengurus pemasaran, tapi yang jabatan lain tu pun pengurus pemasaran tetapi dia jabatan yang berlainan. Itu namanya mendata. Jawatan sama tapi jabatan yang berlainan. Itu maksudnya hierarki organisasi yang sama tapi jabatan yang berlainan. Level tugas dia sama, peringkat yang sama. Kalau macam contoh kelas jawatan monitor kelas. So monitor kelas S2 account, monitor kelas S2 geografi 1, S2 geografi 2. Jawatan sama, monitor, tapi dia punya jabatan, kelas dia berlainan. Itu dinamakan komunikasi mendata. Sama je dia punya jawatan tapi tempat dia lain-lain. Itu mendata. Okey, faham maksud komunikasi mendata? Dia organisasi yang nanti saya kasih yang lain ni, tersilap type dah semalam. Okey, komunikasi mendata tu dia memang kedudukan yang sama tapi dia punya jabatan lain lah. Tu maksudnya mendata. Sama je tapi jabatan yang berlain. Macam kelas dah. Okey, tu mendata. Sama je sebab tu nama dia mendata. Komunikasi mendata. Okey, ada soalan untuk mendata? Jadi macam mudahlah sebab bila kita berkomunikasi dengan level yang sama, jabatan yang sama, jabatan berlainan tapi dia punya jawatan yang sama, idea tu sama sebenarnya. Cuma dia punya jabatan-jabatan dia macam kelas S2 account tu dia punya kreativiti dia lebih sikit. Dia masuk kelas S2 geografi 1, kreativiti dia kurang sikit. Dia tak ada, kalau dia tak tengok idea orang lain, dia tak boleh nak buat. Itu je dia punya beza dia. Tapi jawatan dia sama. Cuma idea yang ada untuk setiap peringkat tu mungkin orangnya berbeza. Tu je yang membezakannya. Okay. Okay, sekarang kita tengok ada soalan. Macam contoh dalam buku ni, pengurus pemasaran dapat maklumat tentang kuantiti pengeluaran daripada pengurus pengeluaran. Dia still pengurus pengeluaran, still sama. Dia level sama.
Okay, kalau saya rasa yang sama monitor tu sebab dia level sama. Jadi senang nak tengok monitor kelas. Monitor kelas sama, kelas ada monitor kelas, tugasnya sama. Itu maksud mendata. Level yang sama bila nak berkomunikasi, senang. Okay, ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, sekarang kita tengok komunikasi yang seterusnya. Okey, komunikasi seterusnya ialah komunikasi melintang. So macam mana pula bentuk melintang? Dia komunikasi dia tengok macam tu je bentuk dia. Menegak, mendatang, melintang. Tapi ada perbezaan setiap satu komunikasi tersebut. Okey, komunikasi melintang dia melibatkan pertukaran maklumat antara dua pekerja pada hierarki organisasi yang berbeza dengan jabatan lain. Okey, mendata sama, melintang ni berbeza. Okey, hierarki yang berlainan. Contoh yang diberikan ni, pengurus Cikgu. pemasaran, Cikgu. ya. Tadi yang menegak tu dia jawatan dia tak sama. Tapi Tak, jabatan dia sama. menegak tu pengurus dengan pengurus atas dengan pekerja. Jawatan yang Tapi lain. jabatan sama. Orang atas beri maklumat arahan kepada orang bawah. Pekerja yang kat bawah. Sebab dia ada menegak tu dia ada atas ke bawah, bawah ke atas. Tu Tapi menegak. jabatan sama. Sama. Okey. Okey, kalau mendata, dia punya level jawatan tu sama. Tapi jabatan dia berlainan. Maksudnya dia satu dekat jabatan pengeluaran, satu dekat jabatan pemasaran. Tapi level dia sama. Dia still pengurus. Saya beri contoh yang monitor tu, dia sebab dia satu jawatan monitor sama tapi dia kelas lain-lain. Itu maksud mendata. Levelnya sama. Kalau organisasi, dia ada pengurus pemasaran, dia ada pengurus pengeluaran, dia ada pengurus kewangan. Itu dinamakan level yang sama. Tapi jabatan yang berlainan lah. Okay, kalau pengurus pemasaran dengan pengurus pengeluaran dekat jabatan pengeluaran, level dia sama. Itu maksud dia mendata. Kalau melintang, dia jabatan yang berlainan dalam organisasi. Sebab dia kata ni, organisasi yang berbeza dengan jabatan yang berlainan. Tak sama. Dia memang betul-betul yang tak sama. Dia tak ada kaitan. Dia memang berbeza. Itu ialah melintang. Okay, kalau melintang ni dalam kata komunikasi boleh mengalir daripada dua jabatan yang berbeza. Okay, dia ada komunikasi melintang kan, tapi dia level tak sama. Jabatan pun tak sama. Betul. Itu ialah melintang. Jadi, bila melintang, sebab dia tak sama, dia ada sehala, dia ada dua hala. Okey, apa maksud sehala, apa maksud dua hala? Ada siapa nak Dua-hala jawab? dua-dua bercakap. Dua hala, dua-dua cakap. Sehala, satu je. Okey, sehala, seorang dia bercakap. Kalau dua hala, ada dua orang yang bercakap. Dia ada seorang cakap, seorang balas. Dia dalam grup. Tapi kalau sehala, seorang cakap, orang lain dengar. Okey, macam kalau misalnya kalau sehala, kita tengok bila kita bercakap, orang lain dengar. Okey, katakan macam cikgu. Cikgu bercakap, pelajar dengar. Dia tak dapat feedback. Itu ialah sehala. So bila kita buat komunikasi, kita dengar, kita cakap dengan orang, orang akan just dengar. Itu sehala. Okay, tapi kalau komunikasi dua hala, dia ada dua orang. Seorang cakap, yang dengar tu dia boleh berikan feedback. Okay, dia boleh balas apa yang kita jawab. Kita cakap, dia boleh cakap balik. Itu ialah dua hala. Okay, boleh faham maksud komunikasi sehala? Faham cikgu. Perbezaan dari segi persekitaran budaya antara individu dengan individu lain. Perbezaan budaya wujud disebabkan bahasa dan serta dengan masyarakat yang
Okey, ada soalan? Okey, bila kita dengar dia ada komunikasi sehala, cikgunya Ada cikgu. cakap, pelajar dengar je kan? Okey, tapi kalau komunikasi dua hala dia ada feedback kan? Jadi dalam komunikasi dua hala tu kita akan jumpa komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Sebab bila kita cakap dia ada feedback yang dua hala tu. Kalau sehala tu orang tu dengar je. Boleh faham? Okay, kalau dua hala dia ada feedback. Dia boleh cakap gila-gila. Kita soal, seorang lagi jawab. Okay, macam saya soal awak, lepas tu awak jawab. Tu ialah dua hala. Okay, tapi dalam sehala, dia cuma sehala je. Kalau yang dua hala, kita boleh adakan dua jenis komunikasi iaitu lisan dan bukan lisan. Okey, setakat ni ada soalan? Tak ada. Oleh pihak lain. Apa ni? Sibuk je. Okey, betul. Okey, so dah faham kan? Bentuk komunikasi dia ada tiga, dia ada melintang, dia ada mendata, dia ada menegak. So kemudian daripada bentuk-bentuk komunikasi tu, kita boleh bagikan dia kepada jenis komunikasi, iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Okey, komunikasi lisan dan bukan lisan ni biasanya yang melibatkan dua hala. Sebab dia nak bercakap tu dia kena ada dua hala. Dia bukan cakap seorang-seorang. Tu sebab tu dia ada komunikasi lisan dan bukan lisan. Okey. Dah faham cakap ni kan? Okey, sekarang kita tengok komunikasi lisan. Okey, apa yang dikatakan dengan komunikasi lisan? Okey, Nisa. Cuba berikan apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi lisan. Komunikasi lisan melibatkan penggunaan kaedah percakapan dan ucapan dalam proses komunikasi. Komunikasi lisan berlaku dengan cara pertuturan daripada penghantar kepada pendengar. Okey. Tengok komunikasi lisan tu melibatkan penggunaan kaedah percakapan. Kita tak tulis sebab kita lisan. So kita gunakan percakapan dan ucapan dalam proses komunikasi. Okey, kita dah tadi kawan awak ada sebut untuk proses komunikasi. Okay, untuk proses komunikasi tu kita ada 6. Apa dia Nisa proses komunikasi? Nisa? Ya, cikgu. Okey, apa dia proses komunikasi tadi? Sehala dengan dua hala tu ke cikgu? Proses komunikasi. Sebab bila kita buat komunikasi lisan, dia akan melibatkan kaedah percakapan dan ucapan dalam proses komunikasi. So, proses komunikasi tu terdiri daripada Perbincangan, mesyuarat, ucapan, pembentangan. tak dengar lah. Proses komunikasi terdiri daripada Dengar tak cikgu? Nisa lain okey ke? Okey cikgu, okey. Okey, proses komunikasi terdiri daripada Perbincangan, tu ke cikgu? ada 6. Ni bukan komunikasi lisan, proses komunikasi. So bila kita nak tahu lisan tu dia kena melibatkan proses komunikasi. So proses komunikasi ada 6, apa dia? Penghantar, enkod saluran dan enkod penerima maklum balas. Okey, tu bila kita tengok komunikasi lisan, dia akan melibatkan 6 proses komunikasi. Okay, sebabnya bila kita bercakap, kita sebagai penghantar. Kita nak berkomunikasi, nak bercakap, nak hantar kepada penerima. So secara lisan. So dia akan melalui proses-proses tu sehinggalah kita jumpa yang maklum balas. Orang dengar, orang faham. Okay, so itulah komunikasi lisan iaitu menggunakan kaedah percakapan dan ucapan dalam proses komunikasi. Okay, yang saya buat kat slide ni, yang nombor 2 tu ialah jenis komunikasi lisan. So bila kita buat komunikasi lisan,
kita boleh buat perbincangan, kita boleh buat mesyuarat, kita boleh buat ucapan dan kita juga boleh buat pembentangan. Itu ialah secara lisan sebab kita tak bertulis, kita mendengar secara lisan, bercakap. Tu berikan ucapan. Tu ialah komunikasi lisan. Okey, setakat ni faham apa dia yang termasuk dalam komunikasi lisan. Ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, tak ada soalan Kita tengok satu-satu komunikasi lisan tu. Okey, apa yang dikatakan perbincangan? Macam mana berlakunya perbincangan? Macam mana mesyuarat? Macam mana ucapan? Dan ada tak bila kalau kita buat komunikasi tu, ada tak halangan-halangan yang berlaku? Okey, yang pertama, perbincangan. Okey, Havinesh. Okey, Havinesh. Tolong terangkan apa yang dimaksudkan dengan perbincangan. Havinesh? Okey, Havinesh? Tak boleh buka mic pula. Aduh. Ni apa pasal ada hujan-hujan ni semua ada masalah ni. Okey, kita tukar dengan Intan. Okey, Intan, just tengok perbincangan. Hello, dengar tak? Okey, dengar. Hello, Okey, apa dia perbincangan? perbincangan ialah individu bertukar-tukar pendapat dalam kumpulan kerja atau antara kumpulan kerja. Perbincangan bertujuan membuat perancangan dan penyelesaian untuk sesuatu masalah. Perbincangan antara individu melibatkan setiap individu berbincang dengan individu lain. Perbincangan antara kumpulan melibatkan beberapa individu dalam satu kumpulan berbincang dengan beberapa individu dalam satu kumpulan yang lain. Contohnya, semua pengurus berbincang dengan ketua eksekutif untuk menentukan visi, misi dan objektif yang baharu bagi organisasi ekoran akademik kooperatif. Okey. So bila kita kata perbincangan tu macam brainstorming. Dia ada idea, kemudian kita kena bincangkan apa dia isu yang berkaitan. Tapi kalau perbincangan ialah secara lisan. Okey, dia akan bertukar pendapat dalam kumpulan sebab komunikasi ni komunikasi lisan dan komunikasi ni melibatkan komunikasi dua hala. Ada orang cakap, orang dengar. Tu ialah komunikasi lisan. Okey, perbincangan ni kita buat perbincangan untuk menyelesaikan sesuatu isu. Okey, kemudian kita akan berbincang antara setiap individu yang terlibat untuk menyelesaikan masalah dan dia akan berikan pandangan. Okey, setiap orang boleh memberikan pandangan. Macam kita buat brainstorming lah. Brainstorming kan idenya ramai-ramai, so orang kasih idea A, orang kasih idea B. Kita kumpulkan kemudian kita bincang idea mana yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Itu ialah komunikasi lisan. Okey, sebab tu kalau contohnya dia kata berbincang dengan ketua eksekutif untuk menentukan visi, misi, objektif yang baru bagi organisasi ukuran daripada pandemik COVID-19. Okey, maksudnya sekarang dia berbincang sebab bila organisasi nak beroperasi dalam situasi pandemik ni susah. Okey, dia tak boleh nak buat isu tu macam yang sebelum ni. So dia kena ambil langkah-langkah tertentu iaitu langkah-langkah macam bila apa yang kita nak buat, boleh tak kita teruskan on dengan apa yang kita rancang. Kalau kita buat sale macam ni, berjaya tak kita buat sasaran untung. Tu yang dia kena bincangkan dalam
dia punya organisasi. Sebab dia punya norma baru dengan yang dulu punya tak sama. Okey, dengan macam kita tengok situasi sekarang dengan kes yang makin hari makin tinggi, so tak tahu apa yang akan berlaku. So macam isu kita pergi sekolah lah. Okey, hari ni ialah hari terakhir sekolah. Dia kemudian kita akan cuti 2 minggu. Kita tak tahu kita boleh naik ke tak boleh naik ke 13 bulan tu. Sebab MUIT pun daripada patutnya MUIT bulan 6 pun telah ditunda ke bulan 10. Sama juga macam waktu nak exam STPM Penggal 2. So kita tak tahu apa yang berlaku. Itu perbincangan isu-isu ni macam ni lah. Itu dikatakan perbincangan komunikasi secara lisan. Okey, melibatkan kumpulan. Okey, ada soalan perbincangan? Tak ada cikgu. Okey, dah faham perbincangan, kita tengok mesyuarat. Okey, kalau kita tengok mesyuarat, kita dah pernah dengar dah banyak kali orang kata pergi mesyuarat. Ada mesyuarat lah. Tapi mesyuarat tu apa? Kenapa kita kata dia komunikasi lisan ada mesyuarat? Mesyuarat penting. Aduh budak ni. Okey, untuk mesyuarat. Meeting. Muhan. Okay, Muhan ada ke tidur? Okay, Muhan ada? Muhan. Dalam ni ada Muhan. Masalah tak boleh on mic juga ke? Dekat ni attendance ni ada Muhan. So Muhan ni ada ke tak ada ni? Ke buka tidur? Tak. Kan kerja kau tidur je. Okey, apa itu mesyuarat? Mesyuarat itu adalah mesyuarat melibatkan penglibatan beberapa individu dalam kumpulan dalam situasi formal yang berlaku secara dua hala. Uraian kedua, setiap ahli mesyuarat boleh menghasilkan sebarang idea dengan mengemukakan kepada ahli mesyuarat yang lain. Lepas tu uraian ketiga, setiap ahli mesyuarat boleh menghalusi idea individu lain supaya dapat membuat keputusan yang terbaik. Contohnya ahli mesyuarat membuat keputusan cara yang berkesan dalam meningkatkan jualan produk. Okey, itu ialah mesyuarat. Okey, mesyuarat tu dia akan melibatkan beberapa individu dalam kumpulan tersebut dalam situasi formal. Walaupun dia komunikasi lisan tetapi dia meeting tu ialah formal. Okey, dia memang kena ada bincangkan sesuatu. So setiap ahli mesyuarat tu berapa orang. Kadang-kadang kalau kita nak bincangkan satu isu-isu penting, dia akan bagikan untuk siapa je yang akan masuk dalam mesyuarat tu. Sebab kalau kita masuk ramai-ramai dekat mesyuarat, so nanti pening pula. Semua orang nak bercakap, semua orang ada idea-idea tertentu walaupun dia tak terlibat dengan satu isu tu. Jadi bila ada mesyuarat formal, kita akan ambil siapa-siapa saja yang betul-betul terlibat bagi memudahkan urusan komunikasi tersebut. Okay? Jadi senanglah kita kemukakan dekat ahli mesyuarat apa yang kita nak, apakah langkah-langkah yang kita akan buat. Okay? Sebab kalau mesyuarat tu ialah untuk mencapai kata sepakat yang sebenarnya apa yang sepatutnya kita akan lakukan untuk penambahbaikan. Okay, contohnya ahli mesyuarat membuat keputusan cara yang berkesan dalam meningkatkan jualan produk. Untuk jualan produk, siapa yang bertanggungjawab? So siapa yang terlibat dengan sale, kita akan meeting dengan yang buat sale je lah. So kita akan dapat apakah keputusan keseluruhannya. Itu semua komunikasi lisan. Okay, mesyuarat tu lisan. Tapi kalau yang SU tu catat tu, tulis lah. Tapi mesyuarat tu ialah komunikasi lisan. Okay, boleh faham? Dua? Ada soalan? Tak ada cikgu.
Okey, kita tengok komunikasi lisan yang ketiga iaitu ucapan. Apakah itu ucapan? Syotong. Ayat Tengok ucapan. ucapan komunikasi sehala secara formal yang melibatkan pengaliran maklumat secara sehala daripada pengucap kepada penerima. Ucapan yang dibuat oleh penghantar bertujuan menyebar mesej, mencari pengaruh dan hiburan kepada pihak penerima mesej. Ucapan yang disampaikan oleh penghantar dengan menggunakan tutur kata yang menarik, mudah dipahami dan menggunakan nada suara yang bersesuaian dengan isi kandungan mesej. Contohnya mengucapkan kata-kata pujian untuk memberi motivasi kepada pekerja. Okey. Ucapan ni awak dah selalu tengok. Kita buat public speaking, kita buat pengucapan awam, itu ialah ucapan. So bila kita buat ucapan, tu ialah komunikasi lisan. Kita nak attract kita punya audience yang tengok kita punya ucapan tu, kena pastikan bahawa ucapan tu menarik. Starting je kena menarik. Sebab tu bila kita tengok orang buat public speaking ke, dia buat pengucapan awam, dia first dia punya kata-kata di aluan tu dia menarik untuk kita tengok dia audience dengar je kita punya kata ucapan yang awal-awal dia kata oh bagus dah presenter ni. So kalau macam dia punya isi mesti menarik. Dia akan menarik audience untuk mendengar ucapan tersebut. Tu ialah ucapan. So tapi dia memang komunikasi secara formal. Yang melibatkan pengaliran maklumat sebab bila kita beri ucapan dia ada idea. Maksudnya benda tu yang dia nak ucapkan benda yang bernas yang memang berlaku. Sebab tu kalau kita buat pengucapan awam ataupun public speaking kita akan berikan tajuk-tajuk yang berkaitan yang memang sepatutnya ada mesej. Bukan saja-saja nak buat ucapan. Okay, contohnya kata-kata pujian untuk memberi motivasi kepada pekerja. Kalau dekat organisasi nak berucapan, kita biasanya kita akan buat satu program motivasi untuk pekerja bagi meningkatkan lagi motivasi mereka. Sebab tu bila ada anugerah cemerlang ke untuk pekerja, kita ada satu majlis dan ada orang yang beri ucapan. Okay, dia punya pengurus dia akan beri ucapan untuk menaikkan lagi semangat pekerja-pekerja yang dalam organisasi tersebut. Okay, itu ialah ucapan. Itu still juga lisan, komunikasi lisan. Ucapan. Okay, last kali je lah pembentangan. Okay, kalau pembentangan ni yang kita dah selalu buat. Bila awak present kat depan, tu ialah komunikasi lisan. Awak membentangkan sesuatu isu. Okay, jadi pembentangan tu dia akan melibatkan pihak pengantar membentangkan mesej kepada pendengar dalam suasana formal. Still pembentang tu, present tu formal. Okay, so awak present satu isu, kemudian audience dia kawan-kawan dengar. Okay, membentangkan satu isu. Jadi penghantar tu awak. So pendengar tu kawan-kawan. Kemudian dia ada feedback, maklum balas. Okay, kawan-kawan kata, oh faham. Lepas tu orang kata tak faham. Kenapa macam ni? Itu dia nampak dia punya komunikasi lisan semasa pembentangan. Okay, so pembentangan ni boleh melibatkan kalau macam kita nak buat secara individu pun boleh sebab membentangkan ni seorang. Yang lain tu mendengar. Dan tapi audience tu boleh tanya soalan. Still dia masih lagi komunikasi dua hala. Okey, boleh faham? Macam contoh kat sini, pekerja membentangkan laporan prestasi kerja kepada pengurus. So dia membentangkan, seorang yang bentang, seorang lagi dengar. Tapi dia still ada komunikasi dua hala. Okey, so faham? Komunikasi lisan melibatkan 4 jenis komunikasi, pembincangan, mesyuarat, ucapan dan juga pembentangan. Sebab bila kita kata komunikasi lisan dengan komunikasi bukan lisan, ada perbezaan ke tak ada? Apa Kalau cikgu? kita komunikasi lisan dengan komunikasi bukan lisan, ada tak dia punya perbezaan? Ada.
Mestilah Ada. ada. Apa perbezaan dia? Kalau lisan tu boleh dengar. Kalau bukan lisan ni macam tengok, nampak. Komunikasi lisan kita just cakap. Okay, tapi kalau bukan lisan, dia kena menggunakan selain daripada bercakap dalam menyampaikan mesej. Okay, maksudnya dia kena bertulis, dia kena ada gambar, visual, dia kena guna bahasa badan. Kalau dia rasa macam tak tahu, dia angkat bahu. Itu ialah komunikasi bukan lisan. Okay, beza. Kalau lisan just dia kita cakap je. Kalau komunikasi bukan lisan, macam-macam dia punya medium kita boleh gunakan. Okay, jadi kalau macam kita nak menulis, kalau kita nak tunjukkan gambar, kalau kita nak buat bahasa badan, ikut gaya badan, mana nak cakap, kita guna bahasa badan, tunjuk dia punya bentuk badan tu. Tak tahu ke, geram ke, mimik muka ke, itu ialah komunikasi bukan lisan. Okey, boleh dapat bezakan? Dapat. Sebab dia soalan komunikasi lisan dengan bukan lisan ni, soalan tu sering keluar dan dia kena dapatkan perbezaan dia antara lisan dengan bukan lisan. Okey, nanti boleh startkan dekat buku tu. Okey, kalau macam buat yang ni, dia kena kita kena tengok dia punya bahasa badan tu, kena tengok live macam mana dia tengok bahasa badan tu. Ini nak buka kamera pun malu. Macam mana nak suruh tunjuk bahasa badan? Buka kamera. Okey, kita tengok dulu komunikasi bukan lisan. Nak buka kamera mama. Dia terdiri daripada visual, bertulis dan bahasa badan. Jadi dia bukan lisan tu, dia benda lain daripada lisan. So dia boleh tengok gambar aja tahu, oh ni apa benda berlaku. Bahasa badan ni, orang ni kenapa. Kita stop kejap sebab azan. Nanti kita sambung balik. Boleh baca untuk jenis-jenis komunikasi bukan lisan ni. Boleh kacau. Janganlah.
nampak tu. Okey, kita sambung semula dengan komunikasi bukan lisan. Okey, kita tengok komunikasi bukan lisan, dia ada visual, dia ada bertulis dan dia ada bahasa badan. Okey, kalau visual tu dia melibatkan penghantar menggunakan kaedah melihat dan memerhatikan dan pemerhatian dalam menyampaikan mesej kepada penerima. Sebab dia cuma just tengok kalau visual, foto ke, teks ke, grafik ke, animasi ke, tu ialah komunikasi bukan lisan. Dia tak bercakap tapi dia apply melalui gambar, tulisan, lukisan ataupun gambar animasi. Tu salah satu daripada itu yang dinamakan visual. Okay, so bila kita tengok gambar, kita kena analisis dah. Sebab kita tengok proses komunikasi, dia dah ada penghantar sampai ada makna balas. So kita punya minda tu dia bergerak, dia nak tengok apa yang berlaku. Okey, yang ni apa berlaku. Kemudian dia menterjemahkan benda tersebut. Jadi bila dia tengok gambar animasi, gambar kartun gerak tu, dia dapat analisis. Oh, dia buat macam ni. Kemudian dia melompat. Itu ialah visual. Daripada grafik, gambar tu kita nampak, oh apa yang berlaku dalam gambar tersebut. Itu ialah salah satu daripada komunikasi bukan lisan. Kita tak bercakap tapi kita apply dengan sesuatu gambaran lain. Okay. Contohnya menggunakan simbol OKU untuk parkir kereta bagi golongan OKU. Okay, bila kita tengok dekat parking, dia ada gambar kursi roda. Tu kita tahu, oh tu untuk orang yang kurang upaya. So kita tahu parking tu untuk orang yang kurang upaya kat situ. Tapi ada juga orang yang kira di parking sementara kat situ. Dia tak ada parking, tu salah. Maksudnya itu ialah logo melambangkan, kita baca, oh kita tahu, oh tu logo apa. Jadi macam gambaran kat situ melalui grafik, melalui logo, melalui gambar, kita dapat analisis itu ialah apa. Okay, itu maksudnya visual. Okay, ada soalan untuk yang pertama? Tak ada cikgu. Okay, kalau yang kedua ialah bertulis. Ni awak dah selalu buat. Okay, nak tengok yang komunikasi bukan lisan, kita catat, kita tulis, kita buat memo. Itu ialah komunikasi bukan lisan yang kedua. Okay, bertulis tu ialah penghantar menggunakan perkataan dalam bentuk tulisan untuk disampaikan kepada penerima mesej. Okay, bertulis. Kita tak nak cakap, kita tulis. So, kita hantar memo. Okay, kalau macam, kan dulu kan budak-budak kan kalau tak kawan kan, tak geng kan, dia hantar kertas. Dia hantar kertas, dia tulis. Kita tak nak kawan awak. Awak buat macam ni. Tu ada pas. Itu salah satu daripada komunikasi bukan lisan. Dia tak nak cakap dengan orang tu. Kalau dia gaduh-gaduh kan, lepas tu dia kata tak nak kawan lagi. Nanti tapi tiba-tiba satu masa macam nak kawan balik tapi macam tak nak bercakap. Dia buat memo. Saya minta maaf lah, saya nak kawan balik dengan awak. Boleh tak? Contohnya macam tu lah. Itu ialah bertulis. Okay, lepas tu dia hantarlah memo kat kawan tu. Tak nak cakap tapi dia hantar memo tu. Tu ialah komunikasi bukan lisan dari segi bertulis. Jadi bila orang tu bertulis, kita faham lah maksud dia apa. Tu depend pada kita lah. Kita nak terima ke, maaf dia ke, tak tu. Sepatilah. Tapi itulah komunikasi bukan lisan dari segi bertulis. Penghantar mesej juga. Okey, penghantar mesej juga akan mengarang esei melibatkan penggunaan gaya bahasa, tata bahasa, struktur ayat dan pemilihan perkataan. Kejap Okey, tengok yang bertulis ni, bila kita hantar memo,
Okey, dia akan melibatkan penggunaan gaya bahasa, tata bahasa, struktur ayat dan pemilihan perkataan. Okey, contohnya pengurus pemasaran membuat laporan bertulis tentang prestasi jualan bulanan kepada pengurus atasan syarikat. Okey, dia nak buat laporan. Tu ialah salah satu yang bertulis. Tu ialah komunikasi bukan lisan. Bentuk yang kedua. Okey, so yang terakhir untuk komunikasi bukan lisan ialah bahasa badan. Okey, bahasa badan itu sebab kita tak nak cakap. Kita nak tengok perbuatan apa yang kita buat orang faham. Okey, kalau bahasa badan dia akan merujuk kepada komunikasi tanpa menggunakan lisan dan perkataan. Dia tak nak bercakap, dia tak nak ni bertutur semua, tak nak ni. So dia nak tunjukkan bahasa badan je. Orang faham ke orang tak faham? Tu je. So bila bahasa badan tu, penghantar mesej tu dia boleh tunjukkan bahasa badan daripada atas sampai ke kaki dia. Apa yang dia buat tu menunjukkan dia punya bahasa badan. Okay, kadang-kadang orang buat bahasa badan kita tak faham. Tapi kalau orang yang memang cepat pick up, dia boleh tengok sama ada komunikasi ke, dia punya bukan lisan ke, dia faham apa orang tu buat. Okay, contoh kat sini, berjabat tangan dengan genggaman yang erat menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Okay, kita ditugaskan buat sesuatu, kemudian kita nak tahu sama ada kita terima ke tak. Okay, pengurus kita pun jabat tangan kita. So, bila kita menerima tanggungjawab tu, dia akan genggam erat. Maksudnya kita menerima tanggungjawab tu. Dia genggaman tangan tu kena erat. Okay, kalau misalnya kita nampak ada orang jalan, tapi dia jalan kita nampak asal dia jalan laju sangat. Okay, kalau kita nampak orang tu berjalan laju, apa agaknya maksud perbuatan dia tu? Ada sesiapa yang boleh beritahu saya apakah perbuatan yang tengah dia buat tu? Dia jalan laju sangat. Dia buat apa, Tu bahasa cikgu? badan dah, jalan laju-laju. Kenapa agaknya? Laju-laju. Dia berjalan dengan lajunya. Kenapa Dia marah agaknya? ke? Marah. Marah ke? Marah? Marah Orang jalan laju semua marah Gelabah kot. Dia rushing. Gelabah. Rushing ke tempat lain. Okey, bila orang nampak orang tu jalan dengan laju cepat, maksudnya dia tergesa-gesa. Ataupun dia ada tempat lain yang nak dia tuju dah lambat. Itu maksud dia, bahasa badan dia. So, kadang-kadang kita faham. Tapi kadang-kadang kita tak faham apa perbuatan orang tersebut. Kalau kita boleh faham bila orang tu angkat bahu. So, maksudnya dia kata tak tahu. Geleng kepala ke. Tu kita faham apa maksud dia. Tapi ada certain kita tak faham bahasa badan. Itu ialah komunikasi bukan lisan melibatkan melibatkan tiga melibatkan tiga jenis komunikasi bukan lisan. So dia ada visual, bertulis dan bahasa badan. Okey. Nanti kalau kita continue kat sekolah bersemuka, so saya nak tunjukkan bahasa badan dengan mimik-mimik muka tertentu. So dia punya model tu awak lah, siapa-siapa insan yang terpilih. Baru kita nampak apakah yang dimaksudkan dengan bahasa badan, apakah yang dimaksudkan dengan mimik muka. Baru nampak. Baru kita nampak dia ada model, dia buat, kita nampak keseluruhan lah. Okey. Tu dah habis berkaitan dengan komunikasi lisan dan bukan lisan. Okey, tapi dia boleh awak tengok muka surat 83. Dia ada buat perbezaan. Yang ni boleh tengok perbezaan dia. So kita boleh tengok dimensi dia. Kemudian dibezakan antara komunikasi lisan dan komunikasi bertulis. Ni benda yang saya dah terangkan ni dan dia dah masukkan dalam bentuk perbezaan.
Okey, setakat ni kita dah belajar berkaitan dengan bentuk komunikasi dan jenis-jenis komunikasi. So, ada masalah? Tak ada Cuma perlu cikgu. ingat je lah, dia ada komunikasi lisan dan jenis komunikasi bukan lisan dan melibatkan komunikasi dua hala. Dalam komunikasi dua hala tu yang ada jenis komunikasi lisan dan bukan lisan. Okey, setakat ni okey, tak ada masalah. Tak ada cikgu. Okay, saya nak habiskan yang lagi sikit dia, yang media. Sebab nanti yang untuk seterusnya dah masuk kemahiran mendengar tu dah kira satu bab yang lain. Media ni awak dah biasa tahu benda tu. Okay, media komunikasi. Okay, media ni bila kita nak berkomunikasi, medium apa yang kita nak gunakan. Okay, sama ada kita nak guna yang untuk social media lah, macam awak nak buat FB, Instagram, Twitter, ni lah, macam ni lah. So, ni salah satu lah. Okay, tu yang dinamakan media komunikasi. Sekarang ni orang suka buat dekat media sosial, viralkan tu, viralkan ni. Tu ialah media komunikasi. So, dia penghantar nak hantar suatu mesej dan penerima tu menerima. Tengok apakah feedback daripada penerima-penerima tersebut. Tu ialah media komunikasi. Okay, dalam media komunikasi, dia ada bersemuka. Salah satunya adalah bersemuka. Okay, bila bersemuka maksudnya kita jumpa dengan orang, kita bercakap dengan orang, berkomunikasi dengan orang. So, bila kita nak buat satu perbincangan, ada keputusan ke apa ke, terus dah masuk bersemuka. Okay, macam bila kita berkomunikasi secara bersemuka, kita dapat lihat sama ada orang itu nak menipu ke, orang itu saja nak menganjing-anjing kita ke, tu masa bersemuka. So kita nampak daripada riak wajahnya. So kita tahulah yang tu tak menipu. Sebab tu kalau orang yang jual insurans, dia memang perlu bersemuka. Sebab kalau dia call dia, ada kan insurans yang call, kalau call dia kadang tak boleh percaya. So kita tengok yang bersemuka. Betul ke, tak betul ke, tu ialah bersemuka. Media yang pertama bersemuka iaitu melibatkan pertemuan wajah antara penghantar mesej dengan penerima mesej. Kat mana, waktu bila, tu satu media yang digunakan. Jadi bila bersemuka senanglah, kalau macam nak jual insurans, dia boleh pujuk. Okay, kalau dia tak bersemuka, dia call, kita reject je lah. Okey, yang kedua ialah telefon. Okey, sama juga penghantar mesej boleh berhubung dengan penerima yang berjauhan lokasi. Okey, sekarang ni kita duduk rumah tak boleh keluar. So nak berhubung dengan orang, kita buatlah telefon. Okey, kita buat video call. So kita boleh berhubung dengan orang yang jauh. Tu ialah medium yang kedua. So bila telefon, kalau ada masalah, so daripada syarikat ni dia ada kawasan cawangan yang lain. So nak pergi jauh, so dia just call. Dia buat video conference ke untuk membincangkan isu-isu syarikat. Tu ialah medium yang kedua boleh kita gunakan untuk komunikasi. Okay, jadi telefon tu taklah mahal, murah je kan. So boleh menyampaikan mesej pada waktu yang cepat. Okay, yang ketiga. Yang ketiga ialah internet. Ni lagi mudah maklumat nak sampai. So kita buat internet ialah penghantar mesej boleh menggunakan rangkaian jaringan luaran. Kat mana-mana je boleh kita guna. Okey, kita jumpa dengan Mr. Google. Berhubung dengan Mr. Google, cari maklumat. Terus dapat. Tu medium yang ketiga. So kita buat guna email ke, YouTube ke, Telegram ke. So apa-apa saja yang bukan internet yang senang kita berkomunikasi. Sebab sekarang ni memang orang guna yang medium yang paling cepat untuk berkomunikasi. Okay, email pun macam okay. Tapi biasa sekali orang guna Telegram sebab dia cepat sampai. Lagi mudah. Okay, so internet ni pun cepat, mudah dan murah. Dan dia boleh capai ke mana-mana sahaja. Okay, yang ketiga ialah medium dia internet. Okay, medium yang keempat ialah intranet. Okay, kalau internet dia ialah luas.
Kalau intranet, dia ialah yang skop yang kecil. So dia akan lebih pada lingkungan jabatan-jabatan dia saja. Tapi dengan intranet, maklumat sampai dengan mudah untuk orang yang dalam organisasi tersebut. So yang ini boleh mengurangkan kos sebab dia ada satu medium Cikgu. intranet dalam jabatan. So dia terus berikan, salurkan dia punya information dalam intranet tersebut. So dia punya pekerja boleh akses dan tahu maklumat secara keseluruhan. Cikgu. Ya, Cikgu. ada soalan? Yang internet tu keluar negara, kalau intranet dalam organisasi dia. So intranet tu dalam, dia lingkungan dia kecil. Kalau internet tu kita boleh merangkumi semua. Tapi kalau intranet dalam organisasi itu saja. Dia tak keluar jauh. Dia dalaman. Jadi dia skop dia kecil sikit. Compare dengan internet, jaringan dia luas sampai ke luar negara. Sebab kita tak skopkan kecil. Kalau intranet tu memang kita khas untuk kita punya je. Kalau jabatan kita buat, kita akan guna intranet untuk senang nak akses orang-orang tertentu je untuk menggunakan intranet tersebut. Okey, boleh faham? Okey, yang kelima, memorandum. Okey, ni ialah yang kita selalu kata memo-memo. Awak dapat memo. Inilah memo. So, memo tu dia adalah satu bentuk kenyataan yang mengandungi unsur desakan, permintaan dan rayuan. Okey, katakanlah awak dapat satu memo sebab awak datang kerja selalu lambat. Setiap masa lambat. So, bos dah marah. Jadi, dia kasih satu memo. Jadi awak dapat memo tu ialah memo apa maksudnya disiplin, desakan, suruh datang jumpa bos, berikan reason, surat tunjuk sebab, tu ialah memo. So dia bila kita dapat memo tu, kita jumpa bos kita cakap apa masalah kita datang lewat selalu ke tempat kerja. Sebab kita kadang-kadang kalau ada masalah tak nak cakap dengan bos. Jadi itu dia kasih memo. So bila ada memo tu, ada isu-isu tertentu lah yang kena kita selesaikan. Tu ialah yang medium yang kita gunakan. Ambil memo, dia kasih kertas pada siapa sudah jumpa saya pada bila. Tu ialah memo. Inform dia kat pekerja tu perlu jumpa bos tu untuk menyelesaikan masalah dia. Tu ialah memo. Okay, contoh kat sini, pekerja ingin meminta kemudahan tempat kerja tambahan kepada majikan. So maksudnya, mungkin tempat kerja dia tu tak selesa. Ada bilik-bilik yang memang tak boleh guna. Tapi dia nakkan satu keselesaan, satu bilik untuk salin baju ke, nak pergi sembahyang ke. So dia akan berikan satu memo, kenyataan kepada majikan dia. Tu yang dinamakan memorandum. Okay. Jadi kita kalau macam nakkan sesuatu pun kita nak kasih medium nak jumpa bos susah. So kita buatlah satu memo, inform untuk apa yang kita nak. Okay, kenyataan bahawa kita nakkan apa masalah pekerja-pekerja ni. Tu ialah medium yang kelima. Okay, medium yang keenam ialah surat menyurat. Okay, dulu memang kita tengok orang guna surat, menyurat semua tu untuk aktiviti-aktiviti kat office. Tapi sekarang dia lebih suka menggunakan email. So email akan hantar ke office dan check je. Okay, kalau dulu memang kita guna surat menyurat. Jadi dia komunikasi sehala. So penghantar dengan penerima. Siapa yang terima surat tu? Apa maklumat surat tu? Ni dia akan kasih kepada, kalau surat menyurat kepada orang-orang tertentu. Dan surat dia akan ada rujukan. Nombor rujukan ni akan, jadi kita boleh tengok kalau macam tak puas hati, baca lagi, ulang lagi. Kalau sekarang ni guna email. So email buka balik, check. Oh tapi kalau email, jauh-jauh je, just terus reply. Lagi mudah lah. Kalau surat, kita tunggu dulu. Dah baca-baca, malas nak balas, tinggal. Kadang-kadang kita tak perasan surat tu dia dah ada nombor rujukan bila perlu berikan feedback. Tu kena siapkan semualah. Si feedback semua tu. So surat tu kadang-kadang kalau kita tinggal, kita lupa. Kalau email, terus kita reply. Lagi memudahkan. Okay, kalau contoh kat sini, pekerja menulis surat permohonan kemudahan parkir berbumbung kepada pihak majikan. Okay, macam kat sekolah lah. Kalau macam depan tu tengah buat jalan,
So kita kena minta kebenaran untuk parking dekat warisan. Tu yang student boleh parking kat sana. Sementara dia punya projek siap. Okey, sampai ni boleh faham medium dia? Banyak ni. Faham cikgu. Okey, lagi dua. Media yang seterusnya ialah laporan. Okey, laporan ni macam kita buat, lepas kita buat aktiviti koko, kita buat satu laporan. Ataupun kita buat satu projek, kita buat satu laporan. Laporan ni memang dah siap dia punya format lah. Okay, jadi kita just masukkan je lah apa dia aktiviti yang kita jalankan. Okay, so laporan ialah dokumen bertulis tentang pemberian maklumat secara rasmi daripada pihak bawahan kepada pihak atasan tentang suatu laporan, peristiwa dan kajian. Okey, ni memang berlaku secara sehala sebab laporan tu seorang dia buat. Lepas tu dia hantar pula kepada orang yang akan semak. Kemudian dia tanda tangan, dah proceed lah. Laporan dah siap. Tu ialah laporan. Contoh kat sini, laporan tentang kemerosotan jualan produk setiap bulan. Dia kena buat laporan sebab dia nak tengok sama ada sale tu kenapa turun. Kenapa turun. Mesti ada masalah. Ataupun sale tu semakin meningkat. Mesti ada juga dia punya dia punya kelebihan yang menyebabkan dia punya untung selalu meningkat, jualan sale semua meningkat. Tu pun kena buat laporan. Okay, kalau untung pun kena buat laporan, kalau tak untung pun kena buat laporan sebab kita nak buat tindakan susulan. Tu ialah media komunikasi yang kita gunakan. Yang ketujuh ialah laporan. Okey, last kali dia punya media komunikasi ialah bulletin. Okey, pernah dengar bulletin? Okay, bulletin tu kita boleh buat sama ada kita nak buat buku kan ataupun kita nak buat selai-selai. Okay, katakan setiap bulan kita nak keluarkan satu bulletin. So kita tulislah bulletin tu nak menyampaikan mesej berkaitan apa. Okay, bulletin tu menyampaikan mesej berkaitan dengan isu kenaikan pangkat. Okay, so satu bulletin tu dibuat khas untuk kenaikan pangkat bulan Mac. So dia akan info bila nak naik pangkat perlu ada apa. Siapa yang layak untuk memohon kenaikan pangkat. Tu ialah bulletin. Okay, kita menggunakan tulisan dan akan diterbitkan oleh organisasi. Jadi mesej tu dah sampai, orang yang dalam organisasi tu dapat tahulah info tu. Kalau info tu berkaitan dengan kenaikan pangkat, dia nak buat bulletin, masuklah. Ataupun bulletin tu berkaitan dengan aktiviti yang akan dijalankan oleh organisasi. So, kita buatlah dia punya aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan oleh organisasi tersebut. Okay, so ada 8 media komunikasi. So ada apa-apa pertanyaan untuk ke-8 media ni? Ni dah semakin lebat hujannya. Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Ni Tak ada, hujan-hujan ni cikgu. takut nanti kan dia tertidur pula kat kelas. Okay. Sebab dia lebat, dia tak berapa nak clear. Nanti kan takut ni pula. Okay, so untuk hari ni kita habiskan sampai sini media komunikasi saja. So nanti dalam masa 2 minggu ni cuti nanti saya buat flash. Sebab kalau boleh habiskan komunikasi ni bukan selalulah, maksudnya seminggu sekali ke 2 kali ke, boleh tak? So dia ada 2 Cikgu minggu. kalau cuti-cuti ni Nanti kita nak cover dengan latihan-latihan je. Okay, tapi tak buat pagi-pagi lah. So kalau buat waktu-waktu macam ni boleh? Ke nak petang sikit? Lebih pukul 12 macam boleh cikgu. Tak dengar lah, bertambah lebat. Komen Kalau dekat chat. petang boleh. Petang tengah hari macam tu boleh lah. Tak dengar Roshan. 12 ke atas cikgu.
Okay, so dah kita habis kat sini sebab kejap lagi saya ada meeting pukul 2. So saya kena tekan laporan PDPR. Okay, nanti saya akan berikan soalan yang berkaitan dengan bentuk komunikasi sehingga media komunikasi. So boleh baca buku dan tengok fahamkan yang bahasa badan. Okay, dalam buku LP dia kurang sikit beri info. Okay, tapi boleh baca dekat buku essay head tu yang bahagian bahasa badan tu macam mana contoh dia. Kita nak buat bahasa badan, memang muka ke, boleh baca secara detail dekat buku essay head yang ada buku tersebut. Okay. Itu saja. Terima kasih semua yang hadir kelas. Jumpa lagi di masa-masa yang akan saya inform kemudian. Okay, selamat bercuti, jaga diri. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okay, thank you. Thank you, cikgu. Assalamualaikum. Okay, right.